Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Hanif bin Muhammad Yusof selaku pensyarah kursus SPLM 2033 Kesusasteraan Melayu. Nama saya Nurul Syafiqah binti Jamil, bernombor matrik 280182. Hari ini saya akan membuat video pembentangan berkenaan dengan tugasan individu yang bertajuk peranan mitos. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan peranan mitos, eloklah terlebih dahulu saya kemukakan beberapa definisi berkaitan dengan mitos. Jadi, apa itu mitos? Menurut Munandar, mitos dikatakan sebagai sebuah cerita yang dituturkan pada masa dahulu di mana ianya secara tidak langsung memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para pendengarnya secara lisan dan bagi sesiapa sahaja yang membaca berkenaan kisah mitos tersebut. Menurut Rani pula, kisah mitos ini merupakan kisah yang benar bagi sesiapa sahaja yang mempercayainya. Bagi Yukas pula, kebiasaannya dalam penulisan sastra Melayu, mitos selalu dikaitkan dengan binatang-binatang buas di mana binatang-binatang ini terdiri daripada binatang yang gagah, kuat dan bengis. Mitos sering dianggap sebagai sebuah kisah dongeng sahaja, akan tetapi mitos juga mempunyai peranan-peranan yang tertentu. Antara peranan mitos adalah yang pertama, mitos membolehkan orang yang membaca atau mendengarnya berfikir secara tersirat. Fenomena yang dikaitkan dengan kisah mitos adalah secara kiasan. Ianya membolehkan orang yang mendengar atau membacanya menggunakan akal fikiran mereka untuk berfikir secara tersirat berkenaan kisah mitos tersebut. Sebagai contoh, mitos berkaitan dengan pepatung, di mana terdapat larangan dalam masyarakat orang asli kampung peta untuk bermain atau menangkap pepatung, terutama sekali apabila mereka memasukkan pepatung itu ke dalam rumah. Hal ini kerana ianya disangka akan membawa penyakit seperti batuk dan demam. Jika difikir secara tersirat, ianya bertujuan untuk menjaga habitat serangga tersebut daripada pupus dan juga menjaga kesihatan kanak-kanak di perkampungan tersebut. Hal ini kerana kebiasaannya serangga itu akan berkeliaran pada waktu tengah hari. Jadi, ianya bertujuan untuk mengelakkan kanak-kanak di perkampungan tersebut bermain ketika cuaca panas. Yang kedua, mitos juga dapat menerapkan unsur pendidikan yang dapat membina semangat seseorang terhadap sesuatu perkara. Kebiasaannya, cerita mitos ini diperdengarkan oleh golongan tua kepada golongan muda secara hiburan sahaja. Walaupun secara hiburan, ianya dapat diselitkan unsur pendidikan dalam penceritaan mitos tersebut. Hal ini terbukti melalui kepercayaan orang asli di mana mereka mempercayai bahawa sesiapa sahaja yang membantu dalam pembuatan kayu galang buat si mati, maka cebisan atau habuk kayu daripada kayu galang tersebut dapat dijadikan bekalan buat mereka di akhirat nanti. Secara tidak langsung, hal ini dapat membantu membina semangat penduduk ataupun masyarakat di kampung tersebut untuk membantu dalam pembuatan kayu galang, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Jadi, hal ini sedikit sebanyak dapat menerapkan unsur pendidikan yang dapat memberi semangat kepada masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, mitos juga berperanan atas faktor keselamatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penceritaan mitos takah kunyit di mana ia menerangkan berkenaan bahayanya reptilia seperti buaya yang dapat mengganggu gugat dan mengancam keselamatan manusia. Melalui penceritaan mitos takah kunyit ini, masyarakat pada masa itu ataupun seseorang itu dapat mengambil iktibar di mana mereka akan sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga dengan tindak tanduk dan tindakan mereka terhadap sesuatu perkara agar situasi yang berlaku dalam penceritaan mitos takah kunyit itu tidak berlaku dan berulang lagi. Yang keempat, mitos bukan sahaja mampu memberi pendidikan dan pengajaran kepada para pendengar dan pembacanya, akan tetapi ia juga mampu dijadikan sebagai sebuah produk yang memberi keuntungan kepada negara dalam aspek pelancongan. Hasil penceritaan dan penyampaian kisah mitos dari mulut ke mulut ini dapat dikembangkan lagi kepada orang luar.
secara tidak langsung sama ada dalam negara maupun luar negara akan tertarik untuk melawati dan mengunjungi tempat-tempat yang dikaitkan dengan penceritaan kisah mitos tersebut. Sekaligus ini dapat meningkatkan kadar kemasukan pelancong dalam negara kita. Yang kelima, mitos juga dapat dianggap sebagai suatu alasan yang mampu mempengaruhi pemikiran seseorang. Seseorang itu dapat berfikir secara rasional berkenaan akibat dan kebaikan yang diperoleh dalam penceritaan mitos dan tanggapan tersebut. Sebagai contoh, dalam masyarakat orang asli suku kaum Jakun, mereka terdapat larangan dalam memotong kuku pada waktu malam kerana dikhawatiri akan berlaku kematian. Akan tetapi, jika difikir secara logik ataupun rasional, tujuan mereka melarang untuk memotong kuku pada waktu malam adalah kerana untuk mengelakkan daripada mendapat sebarang kecederaan kepada individu tersebut kerana memotong kuku dalam suasana malam yang gelap. Oleh itu, mitos ini dapat dianggap sebagai suatu alasan yang kukuh di mana ini dapat membuatkan pemikiran seseorang itu berfikir secara logik dan rasional. Yang terakhir, mitos dapat memupuk kesetiaan generasi kini kepada generasi yang terdahulu. Mitos dapat dijadikan sebagai sebuah lambang di mana untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau tanda penghargaan kepada nenek moyang yang terdahulu melalui upacara ritual. Kepercayaan generasi pada masyarakat ataupun generasi pada masa dahulu sedikit sebanyak memberi impak ataupun kesan kepada pemikiran generasi ataupun masyarakat pada masa kini, di mana mitos yang berkait dengan agama atau ritual adalah bergantung kepada cara penyampaian mitos tersebut. Sekiranya seseorang itu berjanji untuk membuat upacara ritual apabila sesuatu yang dihajatinya tercapai, namun apabila ia gagal untuk mengutarakan janji tersebut, maka dia terpaksa menanggung akibat atau kesan negatif kerana telah memungkiri janji yang telah dibuat. Contohnya, menjadi gila atau sebagainya. Secara keseluruhannya, mitos merupakan sebagai salah satu medium penyampaian di mana penyampaian maklumat dapat dilakukan secara lisan kepada masyarakat pada zaman dahulu kala. Mitos yang disampaikan dalam bentuk tersirat ini sedikit sebanyak dapat mempengaruhi pemikiran kita pada masa kini, di mana kita dapat berfikir dengan lebih lanjut berkenaan kebaikan serta mesej yang ingin disampaikan dalam penceritaan mitos tersebut. Oleh itu, semua pihak seharusnya berganding bahu dalam mempertahankan dan mengekalkan penceritaan mitos ini sehingga ke generasi yang seterusnya.